Tu sebab tak boleh panggil anak tu Zakwan, panggil dia. Bila panggil Zakwan, ternyata jin menang. Betul, nak ni betul. Tu belum cerita, cuba tengok. Cuba tengok Nabi Sulaiman dulu dia berunding dengan siapa? Dengan ratu mana? Balkis. Berapa ramai orang bagi nama anak dia Balkis sebab sedap nak lawan dan tengok drama. Nama anak jin tu. Kau tu paning kena sampuk kena tu kena ni. Tak paning malah. Balkis, Kristina, banyak nama. Tengok banyak nama senarai anak jin. Anak saya kebetulan yang Zakwan ni memang dia nampak. Pada satu malam tu, malam tadi kan Alang nampak ada dia tinggi-tinggi dia jalan ke rumah. Lepas tu dia masuk bilik abah. Itu abah kau tu. Tak adalah abah, tak adalah malam tadi dia kata. Tapi dia tak adalah takut dah, tapi dia nampak. Itu Ustaz Syarahan kata. Ustaz Syarahan, masa saya jumpa Ustaz Syarahan, dia lagi hebat lah, dia memang bidang dia kan. Dia ngobek-ngobekkan orang kan. Saya seorang sejuk lah saya waktu saya berforum dengan dia dalam rancangan Mingguan Wanita di Astro. Waktu tu saya jadi host menggantikan siapa tu? Siapa yang lelaki si apa tu? Mimi tu. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya sikit je lagi, iaitu kita sambung bagaimana Ibrahim bin Hakim berkata, bapaku jika hendak tidur dia pergi ke laut lalu bertasbih, maka datanglah ular-ular laut bertasbih bersamanya. Wahab bin Munabbah, maknanya ada orang dulu-dulu ni kalau sayang taat pada Allah Ta'ala ni, benda lain tu yang bersifat dunia tu dikemudiankan, diutamakan taat dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tu Wahab bin Munabbah berdoa pada Allah agar tidak suka tidur di malam hari, maka dia tidak tidur 40 tahun. Hasan Al-Hallaj mengikat tumitnya sampai ke lutut dengan 3 tali. Bersama itu tiap sehari semalam dia solat 1000 rakaat. Jangan ikat tumit dengan supaya dia kuat untuk semayang. Kita hari ni buat mana yang terdaya lah kan. Tu kita selemah-lemahnya, tak pernah lagi orang minta dengan ustaz tu, ustaz boleh tak bagi doa yang panjang-panjang sikit saya nak amal? Tak ada. Semua tanya doa yang pendek-pendek. Semua minta yang tu kan. Ada tak surah yang senang-senang ustaz yang boleh saya amalkan? Dia tak tanya kan, dia tak tanya yang panjang-panjang. Sebab itu kita bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni kan, maknanya lemahnya kita kan, lemahnya kita ni kan. Kemudian Al-Junaid setiap kali pergi ke pasar, dia buka dan masuk ke kedainya, lalu dia memasang sate dan dia solat 400 rakaat. Setelah itu pulang lagi ke rumah. Habsyi bin Daud solat isyak sampai ke pagi. Allah, solat isyak sampai pagi macam mana tu kan? Kalau kita fikir-fikir kan, Allah Akbar, kekuatan dia. Istighfar, sahabat Nabi istighfarnya tu, istighfar paling teruk pun paling kurang 70,000 kali sehari. Kita 3 kali, lebih 3 dah marah. Apa hal ni? Imam ni tiba-tiba 10 pula malam ni. Contoh kan? Maka sepatutnya orang mukmin sentiasa berwuduk, jika batal segera berwuduk dan solat 2 rakaat. Juga sentiasa menghadap kiblat semasa berada di dalam majlis dan rasakan di dalam hati seolah-olah berhadapan dengan Rasulullah SAW, hingga selalu membuat sesuatu dengan berhati-hati, sanggup menahan sakit, tidak membalas orang yang menyakiti, malah mengampunkannya, tidak membanggakan diri dan amalnya, sebab ujub itu sifat syaitan. Dia lihat dirinya hina tapi melihat orang lain soleh dan mulia. Barang siapa ni tak terbalik kan, dia tengok orang lain soleh dan mulia, diri dia hina. Ini terbalik, dia lah rasa diri dia sendiri mulia, orang lain tu hina. Tu kita kan. Dan begitu juga barang siapa tidak memuliakan orang soleh, Allah mengharamkan baginya menemani mereka. Barang siapa tidak memuliakan taat, Allah akan menarik lazatnya beribadah dari hatinya. Tengoklah dalam Facebook sekarang, tengoklah dekat dalam media sosial sekarang, kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni yang bagus-bagus, yang hanya berkongsi ilmu, tapi ada orang yang tak sependapat dengan dia, maka dia hantam cukup-cukup kan. Macam saya tak apa, saya saudara, boleh bantai sampai sudah tak apa
kan, saya okey je kan. Kok payah-payah benar delete macam tu ya kan. Tapi kesian saya tengok Ustaz Kazim pun saya kesian. Saya masa pergi berforum dengan dia baru-baru ni bulan lepas, saya kan tengok macam mana orang sanggup buat dia macam tu kan. Saya doakanlah, kita sama-sama lah doa, mudah-mudahan adalah hikmahnya, mudah-mudahan cepatlah sembuh. Dia setiap kali nak keluar TV je, ada orang nampak war-war kat dalam TV, dia akan keluar lah. Masa tu teruk dia kena. Tahu orang entah apa isi perut dia tak tahulah. Entah apa dia tolan dalam perut tu lah, dongki macam tu nak. Kan? Tak boleh tengok orang senang lah, orang bahagia sikit lah. Tak boleh. Ada orang macam tu kan. Dia suka orang lain sengsara lagi daripada suka tengok orang bahagia. Kan? Siapa yang tidak memuliakan orang saleh, Allah mengharamkan baginya menemani mereka. Barang siapa tidak memuliakan taat, Allah akan menarik lazatnya beribadah dari hatinya. Maknanya kalau dia tak ambil berat tentang taat, Allah akan jauhkan kelazatan ibadah padanya. Orang yang nak taat, Allah bagi lagi sonok, nak semayang lagi, apa lagi, nak belajar lagi, nak tahu lagi, apa dia kan. Semalam saya berforum di Putrajaya, tajuknya lelaki qawwam. Asyik-asyik memperkasa wanitanya, asyik-asyik wanita tonggak keluarga yang tak dong lah pahala tu, speaker tak sampai situ lah. Semalam tajuk tonggak keluarga tu sebab terlalu banyak kes-kes rumah tangga melibatkan lelaki yang tidak bertanggungjawab. Itu sebab dia buat tajuk lelaki qawwam. Lelaki ni atas daripada perempuan, atas pada perempuan, wanita. Bukan makna bila kata ar-rijalu qawwamu 'alan nisa' itu bukan maknanya dia lebih mulia daripada wanita. Tak, maksudnya dia kena jaga, melindungi wanita, memimpin wanita patut dalam rumah tangga. Bukan lepeh tangan, bukan baik tak roti, pijak-pijak bini itu sebab dia rasa dia ketua yang baik. Termasuklah kata Ustaz Fazli semalam, memuliakan, memimpin, matang, mengawal dan mengurus emosi. Banyaklah, ada 7M bagi semalam. Terlalu banyak kes. Bila tu dianjurkan semalam outreach suluh dekat pejabat agama, banyak sangat kes perempuan tak aniaya, lelaki tak datang pun bila panggil datang sesi tu kan. Ego terlebih kan, batu besar dalam kepala ada duduk tu cerita tu kan. Ego tak nak mengaku salah. Kalau dia pergi kat pusat, dia dekat tempat suluh tu jumpa dengan unit cara kan, dia tak sanggup, dia dipersalahkan. Itu panggil lelaki. Dan yang paling sedih sekali adalah bila pejabat agama tak boleh buat apa-apa. Itu paling sedih lah. Kan, sebenarnya kita kena kena improve lah benda tu kan? Kemudian Fudail bin Iyad ditanya, wahai Aba Ali, bila seseorang itu soleh, dia berkata jika nasihat pada niatnya, takut dalam hatinya, jujur apabila berkata, dan amal soleh nampak pada anggota badannya. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Allah SWT berfirman pada Nabi, ya Muhammad, jika kau ingin paling warak, zuhudlah akan dunia dan cintailah akhirat. Nabi berkata, Tuhanku, bagaimana aku zuhud akan dunia? Jumpa tak muka surat berapa tu? Berapa? Muka surat berapa? 46. 46. 46. Okay. Okay, it's okay. Dia lupa pula taman ibu kota kan? The mother of city kan? Ibu kota kan? Betul juga lah betul-betul agama semalam. Hebat orang perempuan ni. Orang topuk kepala, alamak, mana ada alapak? Betul juga lah. Semua mak kan? Aduh pak, tak ada. Aduh mak, mak kan? Saya bila tengok kursi elok susun belakang, saya rasa macam belakang tu juri tetap. Nak bagi makah kat dalam soal debat kata ni kata. Gurau.
Okey, kan? Jadi bagaimana? Okey, you kelainan upaya, kan? Dia kata zuhud akan dunia, cintailah akhirat. Nabi berkata, Tuhanku, bagaimana aku zuhud akan dunia? Allah berfirman, ambillah dunia sekadar makanan, minuman dan pakaian. Jangan kau ambil untuk esok dan selalu berzikir kepadaku. Ambil sekadar makanan, makanan pun sekadar aja, pakaian pun sekadar aja, kan? Tapi jangan kita ambil untuk esok. Ambil makanan, ni esok boleh makan lagi ni, kan? Jangan macam tu, simpan dan bertair sudah tak bermakan. Borobot daging korban, kan? Sudah sampai busuk tak bermakan. Tengah-tengah nak ambil aiskrim tu, ni daging apa ni? Dah setahun. Ayo. Wah, apa ramai orang terapek. Contohlah kan, ambil hak orang tak? Ambil hak orang. Contohlah. Kau dah lebih tak apalah, kan? Ni cakap dia orang sini tak ada macam tu dah. Ni orang tempat lain. Taman Kota Ibu. Ibu kota, okey, dia katakan. Jadi ya Tuhan, Nabi berkata, bagaimana aku selalu zikir padamu? Allah berfirman, dengan menjauhkan dirimu dari manusia, jadikan solat sebagai tidurmu dan lapar sebagai makananmu. Itulah dia, lapar tu makanan, solat tu tempat tidur. Tu tak ada masalah bagi kita. Ramai kita macam tu, time solat tidur. Tak, dia kata solat itu tempat tidur, bukan suruh tidur. Seolah-olah macam tu lah. Kita ramai lalap time semayang. Tu belum cerita lah time semayang ingat macam-macam, kan? Allahu Akbar. Jadi tak kuliah duha semasa debat esok ni, kan? Kan macam tu lah, kan? Aduh, macam-macam lah, kan? Zuhud, Rasulullah SAW bersabda, zuhud akan dunia meringankan hati dan badan, dan menyintainya membanyakkan kedukaan dan keprihatinan. Nampak tu? Menyintai membanyakkan kedukaan dan keprihatinan. Nampak tak? Tapi kalau zuhud akan dunia akan meringankan badan. Maksud ringankan badan, mudah. Nak beribadah senang. Nak pergi tompek yang elok pun senang. Tu tak terborek. Jom pergi masjid. Polah, kau pergi lalu. Tak sadap badan lah. Yang sadap tidur. Tak sadap badan, yang sadap makan terdarus, untuk darah. Macam tu payah. Itu istilah Latinnya, kan? Kemudian tak dengar lagi kau berhanun. Dengar dah. Dengar ya. Okay, kalau tak dengar beritahu tahu. Saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan zuhud akan dia adalah sumber segala kebaikan dan ketaatan. Mana taknya, contoh kita ada duit banyak kan, tapi kita macam zuhud kan, semua nak bagi kat orang. Siapa lagi boleh bagi ni? Nak tolong siapa lagi? Itu sebabnya saja je Allah Ta'ala jadikan kita ni boleh menyimpan harta sebagai ujian. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, kenapa saya ceramah mak hijrah sekarang ni tengah musim mak hijrah kan, dia kata kenapa manusia susah tak berubah. Itulah yang Nabi sebut tu. Yang Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Jadi sahabat tanya, kenapa tak ramai orang Islam masa tu? Ramai betul. Usah ramai masa tu. Tetapi tak ubah ibarat buih di lautan. Buih banyak, tapi bukan kuih pun. Kalau nak angin pecah. Usir sikit beratup. Kan? Malahan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Itu sebab dia mencabar kita hari ini bukan sikit-sikit. Dia boleh berani dengan lantangnya tak boleh azan ke kuih, kan? Projek itu baru sekejap lah kan, projek masjid hentikan. Dia kata tidak berdaya saing, kan? Dihentikan projek pembangunan masjid. Bantuan kepada sekolah-sekolah tahfiz diselaraskan supaya seimbang dengan bantuan sekolah-sekolah non-muslim. Mana pula levelnya tak sama, dari segi perlembagaannya tak sama. Agama Islam agama rasmi persekutuan, agama lain bebas untuk diamalkan dengan aman dan harmoni. Yang sebenar-benarnya kalau kita tengok kan, ada sebab agama Islam itu diletakkan sebagai agama rasmi, maka adalah keistimewaan dia.
agama lain sepatutnya tak ada masalah pun diamalkan, sebab dari segi kuasa ekonomi dan juga kekukuhan ekonomi bangsa lain, dia tak perlu risau. Kenapa yang dirobot-robotkan, kan? Macam tu lah. Ditambah pula dah lah orang bukan Islam membalun, orang Islam pun sama, yang lahir selari bulan dia pula sama. Saya hafal Quran 15 juzuk, tapi saya buka baju, buka tudung, apa hal kau ni? Satu je lah nasihat Samsul Debat. Pandangan, ada orang tanya siapa pandangan Samsul Debat. Ditanya ketika saya berada di TV Sarawak baru-baru ni. Saya jawab lah. Senangnya, kepala otak budak tu tak ada idea. Otak nak buat kelakar tu, dia kan kat comedy club tu, stand up comedy tu. Pelotak tak ada wonder nak fikir, menghina agama, dia fikir kelakar. Sekarang tanggung lah. Senyum mati birat tu. Kan? Betul tak? Dan saya mempersoalkan, saya rasa silap-silap bukan 15 juzuk yang dihafal ni. Tak tahu tak tidak juzuk ke? Tak 15 huruf ke? Semua orang yang hafal 15 juzuk tak macam tu perangai. Tolong sampaikan ke dia kan. Kalau kita ni saya tak kisah. Apa yang saya sebut ni kalau sampai ke dia saya tak kisah. Kan? Sebab perangai orang hafal 15 juzuk tak buat macam tu. Jangan lupa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, Allah dah beritahu. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, ke atas diri mereka sendiri. Bukannya Allah yang buat diri sendiri. Kono tangkap kononnya orang tahu pula boyfriend ni India bukan Islam. Lepas tu bangga kan? Jangan main-main. Allah kalau nak balik ni atas dunia ni. Ada satu hamba Allah tu dia mencabar orang surau. Ada satu kampung saya tak nak cerita. Kau tak pergi surau ni, aku tak nampak lah surau. Aku tak nampak surau. Tumbuh daging katnya. Tumbuh daging atas dunia bukan akhirat. Ya, tutup kelopak mata tu. Cakap apa? Kasihan orang sekarang. Jadi, bila dia tanya, habis kenapa sebenarnya, apa sebab orang Islam jadi macam tu walaupun ramai? Maka Nabi sebut kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Itu sebabnya kalau kita tengok tabung masjid, sahaja tak dibubuh minyak kat tayar tabung tu, biar dia bunyi sampai dia dah kan, bagi signal kan. Masa tu lah nak ukur kita nak bagi berapa banyak. Macam tadi kan, tabung bantuan mangsa banjir dibaling, bantuan apa, kadang-kadang apa Ibu Teh Rukiah ni minta kalau sumbangan untuk kelas ni kan, bantulah. Kalau perlu bantuan saya pun cakap ya kan. Paling tidak kalau saya tak boleh bagi duit pun saya ceramah macam tu lah kan. Kalau boleh bagi saya bagi. Betul, cakap betul ni. Baru semalam itu kek kucing saya bagilah dekat Persatuan Kesian. Saya tengok dia tolong bawa ustaz-ustaz datang Sarawak, bawa ke sana kemari, siap dengan sampai orang budak muda yang tolong jaga makan ni, 2 orang yang tolong iring naik motor yang lagi 4 orang tolong jaga supaya perempuan tak dokek-dokek di sondol-sondol lepas ceramah tu. Dia excited. Iya, bayangkan sampai macam tu sekali lah. Tapi dana kau dah apa tu lah, tu dia buat kutipan amal, siapa nak bantu bantulah, bagilah sikit. Sian tengok kan. Iya tu. Nampak tu dapat emas tu kan kau dah bayar apa? Tapi kita kena lah sumbangkan, faham lah kan. Nampak bila saya cakap emas sampai nampak tak? Tu kan nampak. Nak nunjukkan synchronize tu kan. Contoh lah kan. Betul kan? Lagi satu kita duduk ni kan, nampak kipeh pun tak pusing, nampak tak? Punya nak jimat nampak lah kan. Contoh lah. Kadang-kadang kita tengok balik surah Ali Imran ayat 92, Allah beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung buka tengok dalam wallet tinggal 2 helai, satu RM5, satu RM100. Saya bagi RM5 Ustaz sebab saya sayang RM5.
Saya tak sayang nah 100 tu kejap lagi saya belajar bagi habis tu kan. Itu terbalik tu kan. Tapi sebenarnya tu je sebab wahan. Dia cinta dunia, dah mula cinta. Bila dah banyak jangan rasa sayang lah. Dulu masa sikit belanja kawan habis. Saya pernah dulu ada duit masa dulu kan ada pengumuman nak raya tu dapat duit kan, masa saya kerja kerajaan Mina. Saya susu 50 saya bagi pak saudara, bagi mak saudara, bagi wan dan datuk nenek bagi kan. Saya cakap dengan rumah saya habis yang lah yo ke bang? Tak apa bang, ada lah joki tu. Saya baik dia cakap macam tu. Alhamdulillah memang ada lagi, bagi lagi kan, macam tu ya. Alah orang kat sini saya tengok pun saya tahu. Saya tengok kebanyakan kita kat sini, kebanyakan memang rajin memberi, saya tahu. Iya, bila rajin memberi tanya lapang jatuh. Bila lama tak bagi kan mula masalah datang. Apa aku tak buat ni? Sedekah balik. Sedekah balik okeylah. Tanya Samsul Bat gua makan apa? Bungkus untuk dia. Kan dia perjalanan dia apa tak lepas tekan dekat bungkusan tu letak kotak sikit kertas tulis ustaz doakan saya cepat jumpa jodoh. Umur berapa dah? 58 lah. Nak lah ikut contoh lah kan. Tak bukan apa saya hari-hari musafir doa orang musafir ni saya berdoa insyaAllah. Kalau jumpa Ustaz Don lagi best. Ustaz Don kalau saya dengan dia asal orang suruh doa memang berhenti dia lambek keluar dari situ. Ustaz doa tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim siapa nama a'udzubillahi Ustaz Don dia panggil saya Abang Long. Abang Long steady Abang Long dia suka pair dengan dia, sonak berbual dengan dia, tukar-tukar fikiran dengan dia. Itulah dia kan. Dan begitu juga bahawa ba'du salihin lalu pada sekumpulan orang di situ ada tabib, maka dia berkata wahai tukang mengobati jasad, adakah engkau boleh mengobati hati? Tabib itu berkata boleh, katakan padaku apa penyakitnya? Lalu dia berkata dosa telah membuat hati gelap hingga keras dan kering. Lalu tabib berkata ubatnya ialah tadarruk dan istighfar di tengah malam dan juga waktu petang segera taat pada Allah dan mendekatkan diri padanya. Itulah ubat hati dan membalut segala celah. Lupakan dunia, dekatkan lagi diri pada Allah Ta'ala. Segala benda-benda yang boleh melekokan kita kau tepikan. Pukul 7 tutup TV kau boleh. Isi pada hati. Kesian batu ke Haifa tu. Tegamak laki dia macam tu. Macam tu lah kan. Dah habis melur untuk Firdaus, risik pada hati pula. Leko tu. Contohlah. Bukan tak boleh tengok, boleh ada masuk. Time maghrib dah leko berjemaah anak beranak tengok drama. Istiqamah ni. tak tinggal sehari pun. Itu hebat untuk benda-benda macam tu kan. Tapi itu juga dia tadarruk tadi. Maknanya dia tak hilangkan benda-benda lain. Dia fikir ke Allah dan Rasul. Fikir macam tu kan. Payah kan macam mana. Kemudian lalu ba'du salin menjerit dan berlalu sambil menangis dan berkata engkau telah mengobati hatiku. Soalan tu pun dia jadi takut sebab hati dia pun macam tu, hati dia sakit. Lalu tabib berkata inilah ubat hati orang bertaubat dan kembali dengan hatinya kepada zat penerima taubat. Semua orang ada dosa kan. Siapa berani angkat tangan alhamdulillah ustaz bulan ni belum ada dosa lagi. Daripada 1 bulan sampai 11 bulan yang belum dia dah. Alhamdulillah lah saya maintain tak. Cakap macam tu pun dosa lah. Kan? Mesti ada dosa. Dan Nabi sebut sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian seorang lelaki membeli seorang hamba, maka hamba itu berkata wahai tuanku aku punya 3 syarat untukmu. Pertama, Tuan jangan melarangku solat maktubah jika telah datang waktunya. Silakan Tuan memerintahku di siang hari tapi jangan di malam hari. Sediakan tempat untuk di rumahmu dan aku tidak boleh masuk ke situ selain aku. Yang tidak boleh masuk ke situ selain aku. Lagi itu berkata baik aku akan penuhi permintaanmu. Maknanya solat yang diwajibkan pada dia nak buat jangan kau larang aku. Kan? Jadi
Apabila sampai di rumah lelaki itu, si hamba itu pergi mencari bilik sesuai untuknya. Tiba-tiba si hamba berkata, aku memilih yang ini. Maka aku berkata, mengapa kau memilih bilik yang telah buruk dan rosak ini? Si hamba berkata, yang rosak ini apabila aku bersama Allah adalah seperti taman. Dia lalu mengabdi kepada Tuhannya di siang hari dan beribadah pada Tuhannya di malam hari. Pada suatu ketika Tuhannya berjalan sampai ke bilik hambanya, bilik itu nampak terang dan hambanya sedang sujud. Di kepalanya ada sapu tangan dari nur tergantung antara langit dan bumi. Sedangkan si hamba itu bermunajat kepada Allah seraya berkata, ya Tuhanku, engkau pikulkan beban atasku untuk Tuanku, maka aku mengabdi padanya di siang hari. Jika tidak, tentu aku mengabdikanmu siang dan malam. Ampunilah aku. Tuannya melihat dia sedemikian rupa sampai pagi. Lalu dia kembali dan menceritakan hal itu kepada istrinya. Pada malam yang kedua dia mengajak istrinya mengintai di bilik itu dan melihat si hamba sedang sujud dan sapu tangan berada di atas kepalanya. Maka mereka melihat dan menangis sampai pagi. Lalu mereka mengambil si hamba itu lalu berkata, aku merdekakan kamu karena Allah hingga engkau boleh beribadah kepadanya dengan lebih banyak. Lalu si hamba itu mengangkat tangan selangit saya berkata, wahai pemilik rahsia, sesungguhnya telah terbongkar, aku tak ingin hidup setelah termasyhur. Kemudian dia berkata, ya Tuhanku, ku minta mati saja. Maka kemudian si hamba itu jatuh lalu mati. Demikianlah ehwal orang-orang yang saleh. Di dalam kitab Zahiriyat tersebut, Musa AS ada teman yang menyukainya. Pada satu hari dia berkata, hai Musa, mintakan pada Tuhanmu agar memberikanku makrifat kepadanya. Lalu Musa berdoa dan dikabulkan. Lalu teman itu hidup bersendirian di gunung. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, aku kehilangan temanku. Lalu dikatakan kepadanya, hai Musa, orang yang makrifat kepadaku tidak menemani makhluk selamanya. Tersebut pula dalam khabar Nabi Yahya dan Nabi Isa AS berjalan di pasar dan ada perempuan mengerlingnya. Yahya berkata, demi Allah, aku tidak merasakan itu. Lalu Nabi Isa berkata, subhanallah, badanmu bersamaku dan di mana hatimu wahai anak paman. Jika hatiku ingin pada selain Tuhanku, tentu ku kira aku tidak makrifat kepada Allah. Makna perempuan jaling pun tak ada. Allah agak fikir. Entah. Ini perempuan jaling sikit susah lupa ke bini. Hui gitu kan. Dia pandang dan lah. Perempuan lawa lah sikit kan nak bergambar dengan dia. Hago. Saya ni minta kuih lah. Potak Siap kali naik kapal terbang pramugari tu berkabut ambil gambar dengan susu tempat. Si bayi tak sengit kapal terbang tu. Dah semua berdolas ni yang ambil gambar kan. Kacau kan. Ya, dia kata minat betul lah dengan ustaz ni. Ada yang non muslim pun ramai. Saya pergi Sarawak pun ramai yang non muslim pun kena asam surbat. Ustaz TikTok kan lah, sabar. Yang seorang tu ke airport tu, ni Datuk Adi Putra kan lah. Wah kacau ni. Bukan sebab cerita. Golak lah staff saya yang ikut macam tu. Golak ni. Lah, tang mana? Saya kata kan, berlari dah bila hari ni kok tang mana sama. Tang golap tu kok mana? Agak lah. Lepas tu yang best tu dia cakap apa? Saya selalu dengar ceramah Datuk lah. Kau khabar ada di Putra sebelum di Putra ceramah khabarnya tu lah. Kacau tu lah. Macam-macam kan. Itulah tu dikatakan makrifat sesungguhnya adalah menceraikan akan dunia dan akhirat, dan hanya makna dunia akhirat tu diceraikan, dipisahkan, dan hanya menginginkan maula, makna yang utama, yang penting kan. Dia mabuk oleh minuman mahabbah, hanya sedar setelah melihat Allah, bukan mabah yang mahabbah tu terbalik ejaan. Dan hanya sedar setelah melihat Allah, dia di atas nur dari Tuhannya. Itulah dia kisah kecintaan pada Allah. Kita sambung iblis dan seksaannya. Bila sebut tentang iblis dan seksaannya, jadi sebelum kita sambung pada iblis dan seksaannya, kita kena faham. Setiap kali sebelum membaca satu surah, kan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, lepas tu baca bismillah. Jika kita menyangka makna minasyaitan itu adalah syaitan yang sifat syaitan yang direjam tu, maka sifat syaitan tu adalah makhluk yang amat kita takut, maka syaitan bukan makhluk. Tapi istilah tu tak tepat sama sekali, kerana dalam kalau kita kongsi balik kita tengok kitab ni, sebenarnya syaitan itu adalah sifat sebenarnya. Syaitan itu adalah sifat, ya. Macam mana pula tentang jin? Ni nak bagi huraian tentang jin supaya kita nanti senang. Orang tanya kan, okey, iblis apa? Iblis ni itulah dia kan, malaikat yang paling tinggi namanya Azazil,
kan. Kemudian ablasa lah, orang sebut ablasa iblis, kan. Dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Kenapa? Sebab dia diperbuat daripada api, dia diciptakan daripada api. Adam daripada tanah. Apa cer, dia kata. Nampalah aku kalau sujud kan dia, malaikat lain semua sujud, aku pahal pula, kan. Okey. Kemudian jin pula, jin adalah makhluk yang diciptakan juga daripada api. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. Maknanya Allah ciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Dan jin pula, sama ada yang lain pula, dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Surah Al-Hijr ayat yang ke-27. Jadi dua bukti daripada ayat ni membuktikan jin dicipta daripada api, sama macam iblis. Jin adalah makhluk yang diciptakan daripada lidah api menjulang-julang. Oleh itu ia tersembunyi disebabkan asap kehitaman dari api tersebut. Kerana asap hitam mengaburi apa yang terdapat di belakangnya. Jin makhluk diciptakan lidah api menjulang-julang, manakala manusia diciptakan daripada tanah. Kedua-dua unsur api dan tanah ini merupakan dua makhluk yang dipertanggungjawabkan atas mereka dan tinggal atas muka bumi. Dua-dua tinggal atas muka bumi. Jin pun atas muka bumi, manusia pun atas muka bumi. Jin mempunyai alam dan kehidupan mereka tersendiri dan bergerak bersama kita di atas bumi. Sama ada bergerak. Ni ada ni. Tetapi mereka dapat melihat kita sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Firman Allah SWT, sungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-A'raf ayat 27. Jin dipertanggungjawabkan sama seperti kita, beribadah pada Allah. Dan di kalangan jin-jin ni ada yang masuk Islam. Saya tak pastilah dia ada jabatan agama dia sendiri ke apa, tak tahulah. Tapi jin ni ada masuk Islam, ada diberikan hidayah, manakala ada juga di antara mereka yang menyeleweng dan kafir. Jadi bagi muslim, bagi jin yang muslim tempat mereka adalah di syurga, manakala yang kafir tempatnya adalah di neraka. Maka dapat disimpulkan bahawa jin itu sendiri terbahagi kepada dua, iaitu jin yang beriman dan jin yang kafir. Iblis pula. Iblis adalah makhluk yang pertama. Ni orang confuse ni jin ke. Tapi jin ni orang kita dia ada istilah-istilah lain. Ada yang sebut bunian. Ada yang sebut pelasit, hantu tu semua jin tu. Kalau dia nampak menjelma-menjelma sebenarnya jin. Sama ada jin kafir ataupun jin ni. Apa tu macam-macam lah. Bila hikayat-hikayat tu yang kepala terbang, apa nama? Penanggal. Apa sudur polong. Apa lagi? Pocong. Pocong banyak kat mana? Kat pucung. Gak lah, tak adalah saja je marah orang pucung, tak adalah, kan. Jadi kita cipta sebenarnya itu adalah jin, ya. Tu sebabnya ada ustaz tu kalau dia kata mana ada hantu dalam dunia ni, memang tak ada. Yang ada adalah jin. Kau teringat takut benar, kau sabut-sabut, jangan ada, jangan muncul dah. Bila muncul tu demam tu langsung influenza. Muncul tak ada lah khabar tu punca ada, kan. Ya. Itu sebabnya bagi nama anak tu jangan bagi nama anak jin. Banyak orang itu bagi, macam termasuk saya sendiri. Salah satu nama-nama tu maksud dia baik, Zakwan. Nama baik, tapi nama anak jin tu Zakwan tu. Tu sebab tak boleh panggil anak tu Zakwan, panggil dia. Bila panggil Zakwan, ternyata jin menang. Betul, nak ni betul. Tu belum cerita, cuba tengok Nabi Sulaiman dulu dia berunding dengan siapa? Dengan ratu mana? Balqis. Berapa ramai orang bagi nama anak dia Balqis sebab sadap nak lawan, nak tengok drama. Nama anak jin tu. Kau tu paning kena sampuk, kena tu, kena ni. Tak paning malah. Balqis, Kristina, apa banyak nama. Tengok banyak nama senarai anak jin. Anak saya kebetulan yang Zakwan ni memang dia nampak. Ada satu malam tu, malam tadi kan Alang nampak ada dia tinggi-tinggi dia jalan ke rumah. Lepas tu dia masuk bilik abah. Itu abah kau tu. Tak adalah abah, tak adalah malam tadi dia kata. Tapi dia tak adalah takut dah, tapi dia nampak. Itu Ustaz Syarahan kata.
Ustaz Syarhan, masa saya jumpa Ustaz Syarhan, dia lagi hebat lah, dia memang bidang dia kan. Dia cakap, dia ngobek-ngobekkan orang kan. Saya seram sajuk lah saya waktu saya berforum dengan dia dalam rancangan Mingguan Wanita di Astro. Waktu tu saya jadi host menggantikan siapa tu? Siapa yang lelaki si apa tu? Mimi tu. So ganti tu Norman Hakim. Ya. Saya gantikan dia masa tu. Saya dengan Elizad. Jadi tajuk dia Phantom Pregnancy. Kan? Apa? Misteri kehilangan janin. Ada yang hilang lepas 3 bulan. Itu sekian ada. Bulan kompak tak ada. Kebanyakan tanda-tanda tangan lebam-lebam. Badan lebam-lebam. Dia mesti malam sebelum hilang tu dia mimpi ada orang ambil anak. Memang jin ambil. Tu sebab kata kalau naik kereta, kata Ustaz Syarhan naik kereta nampak kalau elakkanlah langgar binatang tengah jalan ke hutan tu, jangan elak-elakkan. Hati-hati bila bawa tu, slow-slow. Kadang-kadang dia jin tu menjelma tu, saya kata tadi dia menjelma kan. Ada yang paling teruk, dia kata ada satu dekat Kuala Selangor, dah 7 bulan besar perut, tiba-tiba kompih. Mana apa ya? Kempis, kau tak faham lah. Orang tengah terseram tanyalah kompih mana. Lepas tu dia berdoa, ya Allah jangan. Dipulang balik, dia lebam-lebam. Esok tu kombong balik. So kombong balik, tapi anak dia sampailah umur hari yang dia wawancara tu, orang tu telefon lah. Anak saya hari ni dah 21 tahun dah Ustaz. Dan dia nampak semua yang manusia biasa tak nampak. Dia nampak demam, nampak sakit, nampak kena ganggu, mau gigil demam. Jadi Ustaz Syarhan ajarkan ikut saya baca ayat ni. Adalah ayat dia bagi tu. Dia baca ayat tu supaya nak apa balik, nak tutup balik pandangan mata dia tu sambil usap-usap kat mata tu. Hari ni saya jadi cari pula kan. Duduk kat rumah kosong, tak kamera. Teng pukul 1-2 pagi kau mencari bangang betul. Iya benda tu kau mengikut sampai ke sunnah pun kau tahu. Ada satu tu lagi pula Ustaz Syarhan kata tu okey lagi tu Ustaz kata. Yang paling tahu apa? Dalam bilik labor room. Tiba tengok dalam perut tak ada. Doktor tu telefon Ustaz Canuk ni Ustaz. Apa saya nak explain dengan dia orang ni tu? Bayangkan macam-macam lah kan. Tu nak cerita tentang jin lah ni kan. Tu dia ada dunia sendiri, orang kita panggil dia kena culik bunian jin tu nak. Tu yang ada kita tengok dalam drama-drama tu menggambarkan bunian tu kan, ada lah semayang apa semua kan, sama macam kita sama. So kahwin dengan anak dia lah kat hutan jumpa tu kan. Memanglah lawa, saya tak tahulah. Dongai lawak lah macam tu. Iblis pula makhluk pertama tidak beriman dan ingkar perintah Allah dan tergolong dalam golongan jin. Ia bukanlah golongan malaikat seperti dakwaan setengah pihak. Malaikat lain semua sujud, dia tak. Dia ketua kepada malaikat. Kecuali iblis, dia berasal dari jin lalu yang menerhaka kepada perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ia adalah makhluk diciptakan sebelum Nabi Adam AS. Dia perintahkan untuk tunduk sujud kepadanya seperti mana dia perintah kepada malaikat yang lain. Apabila ingkar lalu Allah keluarkannya dari syurga dan melemparkannya ke bumi bersama Nabi Adam. Ketiga, ia adalah makhluk Allah yang paling tua umurnya, tetapi akan mati sebelum hari kiamat pun akan dibangkitkan seperti manusia dan jin yang lain. Yang keempat, ia adalah bapa jin, manakala Nabi Adam adalah bapa manusia. Iblis ni bapa pada jin, manakala kan Adam ni adalah bapa pada manusia. Pernah dikatakan ada kita tak tahu kita sampai belum tajuk tu, yang dia nak kembali, nak bertaubat kan. Jadi cakap Nabi Musa nak bertaubat kan. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu suruh bawa pergi ke kubur Nabi Adam untuk sujud kat sana. Marah iblis. Dia kata waktu dia kat syurga pun aku tak sujud, ni kan pula dia dah mati tu. Macam itulah sombong sampai ke sudah. Manakala syaitan, tadi jin dah cerita, iblis dah cerita di syaitan. Syaitan adalah sifat umum dan bukannya nama khas. Ia adalah istilah bahasa Arab berasal dari perkataan syaitana, yakni menjauhi.
Oleh itu syaitan adalah sesuatu yang jauh dari iman, kebaikan dan rahmat Allah, tapi ia hampir dengan azab Allah, kejahatan dan kekufuran. Syaitan adalah sifat tercela yang diberikan semua yang kafir, sama ada dari kalangan jin ataupun manusia. Jin pun ada, setan betul. Kan Melayu, Malaysia, manusia. Kan manusia lah, makhluk ni pun ya Allah setan betul kan. Diberikan sifat. Kan setiap kafir adalah syaitan, kerana kafir terbahagi pada dua, iaitu kafir di kalangan jin dan kafir di kalangan manusia. Setiap kafir dalam kalangan jin adalah syaitan, begitu juga setiap kafir dalam kalangan manusia juga adalah syaitan. Ini bermakna syaitan adalah sifat umum bagi tiga kategori yang berikut. Pertama, iblis. Tergolong di kalangan jin, merupakan makhluk pertama yang kafir, sifatnya adalah syaitan. Sifat dia sifat syaitan. Kedua, jin yang kafir. Setiap kafir dalam kalangan jin adalah syaitan, kerana ini adalah sifat diberikan kepada semua yang kafir. Ketiga, manusia yang kafir. Setiap yang kafir dan kalangan manusia adalah syaitan, sama ada mereka Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun yang tidak beragama. Berinteraksi dengan Al-Quran, dalil bahawa setiap yang kafir dan kalangan manusia adalah syaitan berdasarkan firman Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada yang lain kata-kata dusta yang indah sesunanya untuk memperdaya pendengarnya. Surah Al-An'am ayat ke-112. Ya, maknanya kesimpulannya iblis berasal dari kalangan jin, yang merupakan setiap yang kafir sama ada jin atau manusia. Syaitan pula adalah sifat yang diberikan kepada manusia, diberikan kepada setiap kafir sama ada manusia atau jin. Manakala jin tidak semua di antara mereka kafir, dan setiap yang beriman antara mereka adalah sama dengan manusia yang soleh dan beriman. Okey. Jadi kita sambung kitab ni. Ya, Allah SWT berfirman, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 32. Yani Allah tidak mengampuni terima taubat mereka, seperti tidak terimanya taubat iblis kerana kekufuran dan kesombongan mereka. Namun Allah menerima taubat Nabi Adam AS kerana dia mengakui dosanya dan menyesali juga. Dia mencela dirinya meskipun bukan dosa yang hakiki, kerana Rasul itu maksum dari maksiat selamanya. Oleh kerana dia dan Hawa berkata, kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam dan Hawa mengakui kesilapan mereka. Adam menyesal, segera bertaubat dan tidak putus asa dari rahmat Allah, seperti Allah berfirman, dan mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buka surah Az-Zumar ayat 53. Itu maksud dia. Adapun iblis tidak mengakui dosanya, tidak menyesalinya, tidak mencela dirinya dan tidak segera bertaubat, malah putus asa dari rahmat Allah dan sombong. Barang siapa seperti iblis, Allah tidak akan menerima taubatnya, dan siapa seperti Adam, Allah terima taubatnya. Dosa dari syahwat masih boleh diampunkan, tapi dosa dari kesombongan tidak akan diampunkan. Nampak tak? Dosa sombong ni payah nak ampun, sebab tu memang sifat iblis. Kan? Iblis sifat dia syaitan. Kan tadi kan ada. Jadi itu sebabnya sombong ni perangai siapa? Setan, kata-kata kan. Perangai setan kata. Barang siapa seperti iblis, Allah tidak akan menerima taubatnya, dan siapa seperti Adam, Allah menerima taubatnya. Dosa dari syahwat boleh diampunkan, tapi dosa dari kesombongan tidak akan diampunkan. Maksiat Adam adalah dari syahwat, sedangkan maksiat iblis adalah datang dari kesombongannya. Diceritakan bahawa iblis datang kepada Nabi Musa AS. Ini cerita dia. Dia berkata kepadanya, Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan berbicara padamu. Musa menjawab, ya, lalu apa yang kamu inginkan wahai iblis? Iblis berkata, ya Musa, katakan pada Tuhanmu bahawa aku hendak bertaubat. Lalu Musa mendapat wahyu, hai Musa, ku terima taubatnya jika dia sujud pada Adam di kuburnya. Musa menceritakan hal itu kepada iblis, dan dia marah dengan sombong. Iblis berkata, sedangkan di syurga aku tidak mau sujud padanya, ini kan pula setelah dia mati. Sombong dia. Dia ada gak terfikir nak taubat tu? Ada kan, tapi tak lepas kan. Diceritakan bahawa amat pedih seksa bagi iblis di neraka. Maka dikatakan kepadanya, bagaimana seksa Allah padamu? Iblis menjawab, amat pedih. Lalu dikatakan padanya, Adam berada di syurga, sujudlah padanya dan minta ampun supaya Allah mengampunimu. Iblis tetap menolak, maka diberatkan lagi seksaannya sebanyak 70 kali ganda. Tersebut dalam khabar, sesungguhnya Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun sekali. Kan, setiap 100.000 tahun sekali. Demikian pula Adam dikeluarkan. Lalu Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, namun iblis menolak. Maka dikembalikan lagi ke neraka.
Maka jika engkau ingin selamat dari iblis, mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang hari kiamat, maka diletakkan kerusi dari neraka, iblis duduk di atasnya, lalu syaitan dan orang-orang kafir mengelilinginya. Suaranya bagaikan suara himar. Suara himar apa? A donkey. Kaldai. Macam mana bunyinya? Macam itulah bunyinya. Saya tengok cerita movie tu macam tu bunyi kaldai. Dan dia berkata, wahai ahli neraka, sudahkah kau terima janji Allah hari ini? Mereka berkata, sesungguhnya Allah telah menunaikan janjinya. Allah berkata, ini adalah hari putus asa dari rahmat. Allah memerintahkan malaikat memukul mereka dan pengikutnya hingga mereka berhiruk pikuk di dalamnya sampai sehingga 40 tahun dan tidak dikeluarkan untuk selama-lama. Na'udzubillah. Diceritakan pula bahawa pada hari kiamat iblis diperintahkan duduk di atas kerusi dari api, di lehernya berkalung laknat, dan Allah memerintahkan Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, untuk menyeretnya dari kerusi dan dibuang ke neraka. Namun mereka tidak mampu. Lalu Allah perintahkan Jibril bersama 80 malaikat untuk itu, juga tidak boleh. Kemudian diperintahkan Israfil dan Israel masing-masing membawa 80 malaikat, namun mereka juga tidak boleh. Kemudian Allah berkata kepada mereka, kalaupun berkumpul malaikat yang telah kujadikan berlipat kali ganda, mereka tidak akan mampu memindahkannya dan kalung laknat pada lehernya ke dalam neraka. Dirawikan bahawa nama iblis dan angin, bayangan tak dah tarik malaikat semua pun tak boleh lagi angkat, punya toruknya laknat untuk dia tu. Nak mengangkat dia tu pun bukan sana. Ya? Dirawikan bahawa nama iblis di dunia ialah Abid, di langit kedua Zahid, di langit ketiga Arif, di langit keempat Wali, di langit kelima At-Taqi, di langit keenam Al-Khazin, di langit ketujuh Azazil, dan di Lahul Mahfuz iblis. Dia daripada baik sudah level dia iblis abadan abada dalam neraka. Dia lupa akibat urusannya. Maka Allah SWT memerintahkannya sujud kepada Adam. Dia berkata, apakah dia lebih mulia dari aku? Bukankah aku lebih mulia darinya? Kau jadikan aku dari api dan kau jadikan dia dari tanah. Allah berkata, aku boleh berbuat sekehendakku. Dia mengira dirinya mulia. Dia berpaling dari Adam dengan bongkak, di mana malaikat telah sujud kepada Adam. Ketika mereka bangun dan melihat iblis tidak sujud, maka mereka sujud kali kedua untuk bersyukur. Namun iblis tetap berpaling dari mereka tanpa menyesal. Lalu Allah menjadikan rupanya seperti babi, kepalanya seperti unta, dadanya seperti punggung unta besar, mukanya bagaikan kera, kedua matanya sobek sepanjang mukanya, hidungnya agak berlubang lebar, bibirnya bagai bibir sur, taringnya keluar bagai babi. Sampai hari kiamat, kerana dia kafir dari malaikat yang paling agung menjadi semikian rupa. Sungguhnya inilah merupakan peringatan. Itu yang dia buat hantu tu buruk betul tu. Kalau buat filem hantu tu cenia lah, dia tarik ni apa, hidung besar kan. Itulah dia. Babi juga yang jadi kan. Macam mana? Makhluk kan. Maklumkan. Okey. Ni kepada kenderaan WC1803S. Minta tolong alihkan kerana menghalang katanya. Tengok, nampak dah datang kren dah tadi nak angkat kereta. Tak ada saja. Minta betulkan je Bismillah. Okey. Allah apa ni? Sungguhnya ini merupakan peringatan tersebut dalam asar. Asar ni kisah yang dipanjang-panjangkan, ya. Ketika Allah SWT menjadikan iblis sedemikian rupa, maka Jibril dan Mikail menangis. Allah SWT berkata kepadanya, mengapa kamu menangis? Keduanya berkata, ya Tuhan kami tidak berkuasa di atas kekuasaanmu. Allah SWT berkata, ya demikian pula kalian tidak berkuasa atas kekuasaanku. Itu yang dulu waktu dia jumpa Nabi dulu, Nabi kata, apalah ya kau sedih pula, apalah kau menangis pula, kau risau pula sebab neraka tu. Aku tengok neraka tu aku takut. Apalah kau takut pula? Kau kan malaikat, kau taat, sujud, kau serajin sujud kepada Allah Ta'ala. Apa yang kau takut? Kau taat kepada Allah. Dia kata, alangkan Azazil itu pun Allah janjikan dia neraka abadan abada selama-lama. Ini kan pula kami ni malaikat yang biasa-biasa. Itulah maksud tu yang dia sedih benar tu kan. Kalau Allah Ta'ala kata neraka lah, itu yang dia takut. Dirawikan iblis berkata, Tuhanku keluarkan aku kerana Adam.
aku tidak kuasa atasnya kecuali dengan penguasaanmu. Allah berkata, engkau kukuasakan atasnya, yakni atas anak cucunya. Kerana para nabi selamat dari iblis. Iblis berkata, berilah aku kuasa lagi. Allah berkata, setiap dia beranak pun kau pun beranak. Iblis memohon lagi, berilah aku lagi. Allah berkata, jeratlah mereka dengan tipu daya, temanilah mereka dalam harta dan anak, sesatkanlah mereka dalam agama dan perbuatan yang batil, perbuatlah sekehendakmu. Lalu Adam berkata, ya Tuhanku, engkau telah berikan kuasa pada iblis kepadaku, maka aku tidak boleh menghalanginya kecuali dengan pertolonganmu. Allah berkata, setiap umatmu akan dijaga, setiap umatmu akan dijaga oleh malaikat. Tengok, Allah dah beritahu dekat Adam, umatmu akan dijaga oleh malaikat. Nampak? Adam memohon lagi, tambahilah aku. Allah bagi tahu, setiap kebaikan dilakukan diberikan pahala 10 kali ganda. Allah berkata lagi, tambahilah aku. Allah berkata, aku terima taubat mereka selama mereka masih hidup. Adam berkata, tambahilah aku. Allah berkata lagi, aku ampuni mereka dan aku tidak mengira segala dosa yang dilakukan. Adam berkata, baiklah, aku telah merasa senang sekarang. Maknanya kalau kita taubat, Allah akan ampunkan. Tak kira lah dosa kita apa pun, Dia akan ampunkan. Kan? Kemudian iblis berkata, Tuhanku, jika engkau jadikan utusan kepada manusia dan kau beri kitab, maka siapakah utusanku dan apakah pula kitabku? Maka Allah berkata, utusanmu adalah tukang tenung dan kitabmu adalah perangai buruk, hadismu adalah bohong, Quranmu syair, tukang azanmu seruling, masjidmu pasar, rumahmu adalah tandas, makananmu sesuatu tidak diserta dengan namaku, minumanmu adalah memabukkan dan perangkapmu adalah perempuan. Nampak? Komplit tu. Dia tanya, apakah kitabku, apakah utusanku? Kan? Kalau Adam ni semua dah jadi apa? Jadi utusan, kenapa kau tak ada? Dia orang ada kitab, apakah aku tak ada kitab? Tu dia kata, tukang tenung tu yang siapa pergi berdukun berdosa. Pergi berdukun berbomah berdosa. Pergi tak pergi ya, tapi tak percaya berdosa. Pergi percaya pula syirik. Tukang tenung, tukang tilik. Kalau tengok daripada kad bulan kelahiran anda, anda seorang yang akan berjaya. Anda akan bertemu jodoh sedikit masa lagi. Usahlah resah, si dia sedang menanti anda. Senang kau menilik kawan tu, dah 70 tahun dah nunggu tu. Kan? Kan ada mesin penimbang kat pasar raya tu. Kan, dia timbang-timbang, pap, anda seorang yang romantik apa berak kan? Tak senang betul kau tengok timbang borek tahu. Kan goma betul. Lepas tu percaya, simpan tu. Aku tak jodoh, aku tak lama lagi. Apa hukum tu? Syirik, percaya ke mana tu? Dan dia yakin mana tu nak datang. Anda ditimpa masalah, tapi bersabarlah. Itu semua sementara. Apa masalah nak jadi ni? Dia percaya ke mana tu? Kan, masalah memang nak jadi ya kan. Kitab mu perangai buruk. Perangai buruk tu kitab iblis tu. Hadismu bohong, Quranmu syair, maknanya lagu-lagu yang melekakan. Kan? Tukang azanmu seruling, alat-alat muzik. Kan? Masjidmu pasar, tu masjid dia tu pasar. Kita pergi pasar kan, bising-bising, kungkang tu kan, kotor dengan apa kan. Rumahmu adalah tandas, jangan mengaji dalam toilet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak menghafal dalam toilet. Time tu masa lapang banyak ustaz, jangan ambil baju. Kan? Minumanmu adalah yang memabukkan dan perangkapmu adalah perempuan. Ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan ada kat luar nampak kan? Jadi perempuan-perempuan itulah dia hidup kita ni, hati-hati. Kadang-kadang manusia ni kalau kita perhatikan, kadang-kadang dia boleh tahan ujian susah tu, tapi ujian senang dia kalah. Mari ni lo datang masjid rajin dia, dapet dia laki baru langsung tak datang, laki muda pula. Bawa gambar berbaring, gambar macam ni, kat dia dekat dekat handbrake kereta. My Encik Suben, dia kata. Dia tak sebut husband, Encik Suben. Kan, I love you too, till jannah. Besok tu mati bini somput, tinggal laki tu. Contoh kan. Kadang-kadang tu ujian senang sikit dia lupa kadang.
Naik pangkat langsung tak datang nak ke masjid contohlah kan. Sibuk banyak nak kojok kan. Janganlah macam tu. Allah bagi kita ni masa sama semua dapat 24 jam sehari. Tak ada orang ni sampai 26, 28 semua 24. Tapi pengurusan masa kita lah penting. Nabi sendiri pun membahagikan masa dia untuk diri dia, untuk keluarga dia kan, dan untuk umat dia kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sama-samalah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal hamli wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ghalabati dan qahri rijal. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada kami semua yang hadir di dalam majlis ilmu hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Kau jauhkanlah segala bala dan musibah dari kami, ya Allah. Dan seandainya kau berikan ujian kepada kami, sesungguhnya kami yakin Engkau memberikan berdasarkan kesesuaian kemampuan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami istiqamah di dalam jalan agama ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami akan terus mengikut jalan dakwah ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami terus berada di dalam majlis-majlis yang baik dan mulia seperti majlis ilmu taman-taman syurga ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami terus istiqamah beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama-sama kami memohon mendarah tangan kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan ada anak di kalangan kami ini yang bernama Muhammad Nuzul Hakim yang akan mengambil peperiksaan hafazan pada minggu hadapan pada 15 Ogos 2022 di Ma'had Tahfiz Sulaimaniyah, ya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan, diberikan kejayaan jiddan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar memberikan kami keafiatan agar dapat terus beribadah kepadamu. Jauhkanlah kami daripada unsur-unsur kemungkaran dan kemaksiatan, ya Allah. Kami inginkan syurgamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mendengar permohonan kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar permohonan kami ini, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak memakbulkan permohonan kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan permohonan kami ini, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wabarakatuh fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahul mullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.